Selamat datang ke dunia panas terik yang terdedah dengan pancaran kuat matahari pada jarak yang sangat dekat. Dunia yang dihujani radiasi yang mematikan. Jasad sfera kecil yang mempunyai kesan hentaman meteor yang menakutkan. Sebuah jasad angkasa misteri yang masih menyimpan banyak rahsia. Ini adalah Utarit. Planet dengan medan magnet puting beliung. Planet yang terletak paling hampir dengan matahari dalam sistem kita. Kita akan merentas Zuhrah ke Utarit dan mengkaji mengenai dunia terdekat dengan matahari ini. Kekal sehingga akhir video ini kerana anda akan didedahkan dengan ciri-ciri unik dan fakta menarik planet Utarit yang tidak pernah anda dengar sebelum ini. Sebelum tu jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, Utarit terletak agak dekat dengan bumi, tetapi penerokaannya sering terkait dengan pelbagai faktor yang rumit. Oleh kerana jaraknya yang dekat dengan matahari, ia boleh diperhatikan di langit lebih awal di ufuk. Sama ada sejurus sebelum matahari terbit atau sejurus selepas matahari terbenam. Kemajuan peralatan pemerhatian membolehkan saintis mendedahkan beberapa misteri di dunia yang luar biasa ini secara beransur-ansur. Data terkumpul menunjukkan Utarit sebagai planet terkecil dalam sistem suria. Disebabkan atmosferanya yang nipis, ia juga dihentam oleh beberapa satelit. Jejarinya berukuran 2,440 km, iaitu kira-kira 38% daripada bumi. Objek angkasa ini disifatkan luar biasa kerana bentuknya yang hampir bulat. Ini kerana perbezaan antara garis pusat khatulistiwa dan kutubnya tidak melebihi 1 km. Pada masa yang sama, walaupun saiznya kecil, Utarit mempunyai jisim yang sangat besar, kira-kira 5.5% daripada bumi. Membandingkan parameter Utarit dengan objek angkasa yang berhampiran dengannya. Dari segi saiznya, Utarit jauh lebih berat berbanding jisim Ganymede dan Titan yang disatukan, walaupun fakta menyatakan bahawa kedua-dua objek tersebut mempunyai diameter yang lebih besar. Terdapat teras logam besar dengan jejari mencecah sehingga 2,000 km. 57% isi padu planet terdiri dari terasnya yang diselubungi lapisan mantel sepanjang 400 km dan batuan silikat cair. Mantelnya pula dilitupi dengan kerak keras sedalam 15 hingga 37 km. Permukaan planetnya pula sarat dengan parut-parut kawah. Analisis menunjukkan jasad angkasa ini tidak begitu aktif secara geologis sejak 3.8 bilion tahun yang lalu. Cahaya matahari yang terang menimbulkan kesukaran untuk memerhati Utarit melalui teleskop. Walau bagaimanapun, ini adalah satu-satunya cara untuk mengkaji planet ini. Segala-galanya berubah pada tahun 1974 apabila probe angkasa lepas Mariner 10 tiba di planet pertama sistem suria ini. Ia mengambil gambar 45% permukaan angkasa dan juga mengukur suhu dan medan magnetnya. Di samping itu, penderia probe mencatatkan suasana luar biasa Utarit yang terdiri daripada helium dan gas lain. 30 tahun kemudian pada 3 Ogos 2004, satu lagi kapal angkasa berlepas dari bumi. Ia mengambil masa selama 11 tahun untuk mencapai sasaran, tetapi Messenger berjaya mengatasi semua halangan dan akhirnya mencapai misinya. Dalam tempoh dari 2011 hingga 2015, Messenger menghantar kembali ratusan ribu imej untuk dikaji oleh saintis, termasuk imej hampir keseluruhan permukaan Utarit. Melalui imej ini, data penting diperolehi dari bentuk geografi jasad angkasa ini dan pelbagai ciri planet telah dikesan, antara yang paling unik dalam sistem suria. Selain itu, penderia Messenger membantu meningkatkan pengetahuan tentang angin suria dan interaksi luar biasa dengan magnetosfera planet ini. Utarit mengikut orbit elips memanjang mengelilingi matahari. Ia mengambil masa 88 hari untuk melengkapkan pusingannya. Perihelion Utarit menghampiri matahari pada jarak 0.31 unit astronomi, dengan jarak dalam aphelion pula 1.5 kali ganda lebih besar pada 0.47 unit astronomi. Resonance orbit Utarit adalah yang paling unik dalam sistem suria, menggamit minat para ahli astronomi untuk mengkaji dengan lebih lanjut.
Satu hari di Utarik bersamaan 176 hari atau 1408 jam bumi yang juga bersamaan 58 hari bumi. Bermakna, bagi melengkapkan satu hari di Utarik, planetnya telah pun melengkapkan 2 tahun terlebih dahulu. Ini kerana putaran planet Utarik sangatlah perlahan. Ini menjadikan planet ini menghadap matahari secara bergilir-gilir. Pertama dengan satu sisi daripada yang lain ketika aphelion. Kawasan ini paling terdedah kepada sinaran suria dan dirujuk sebagai meridian panas. Salah satu kawasan tersebut mempunyai pembentukan geologi terbesar di Utarik yang ditetapkan pada peta sebagai Calorius Polynesia kerana suhu di sini mencapai 700 Kelvin atau 427 darjah Celsius, menjadikan kawasan ini tempat paling panas di planet ini. Satah tersebut merupakan kawah hentaman gergasi berukuran 1550 km dan menyumbang kira-kira 2% daripada jumlah kawasan Utarik. Anggaran menunjukkan kawah itu terbentuk kira-kira 3.9 bilion tahun yang lalu. Selepas pelangganan planet dengan asteroid besar berukuran diameter 100 meter. Utarik adalah protoplanet muda dan panas ketika itu. Kesannya memusnahkan sebahagian besar kerak yang tidak seberapa kukuh dan lava cair mengalir ke atas kawasan yang luas di permukaan planet. Apabila ia sejuk dan menjadi pepejal, satah tersebut dihubungkan oleh kerak berbatu yang kelihatan seperti titik cahaya terang, mudah dilihat dengan lembah-lembah gelap yang mengelilinginya. Permukaan Calorius Planitia ditandai dengan sejumlah besar kawah berukuran sehingga 100 km diameter. Walau bagaimanapun, ciri yang paling menonjol di sini ialah Pantheon Fossey. Struktur ini dibentuk oleh set jejari 230 jurang atau sesar sambungan selebar dari 1 hingga 8 km. Kebanyakan jurang tidak melebihi 175 km panjang jika dibandingkan dengan jurang yang lain. Terdapat kawah Apollodorus yang agak besar terletak tidak jauh dari pusat Pantheon Fossey, tetapi masih tidak jelas sama ada ia mempunyai kaitan dengan jurang-jurang yang terbentuk. Hari ini, terdapat beberapa hipotesis tentang Pantheon untuk pembentukan saiz. Menurut pengkaji, retakan gergasi itu muncul disebabkan oleh aktiviti tektonik. Calorius Polynesia ialah kawasan nyalaan bercahaya, namun bergerak sedikit ke utara, kita akan menemui dataran ais yang gelap. Kecondongan paksi pergerakan Utarik adalah sangat kecil. Itulah sebabnya kawasan kutubnya boleh dikatakan memiliki suasana senja. Matahari di sini tidak muncul di ufuk langit sama sekali. Sinar matahari tidak pernah menyinari dasar beberapa kawah selama berjuta-juta tahun. Tidak hairanlah Borealis Polynesia, sebuah dataran yang mengelilingi planet ini, merupakan kawasan paling sejuk di sini. Suhu berada pada 80 Kelvin atau negatif 193 darjah Celsius di bawah sifar mutlak. Beberapa mendapan ais telah dikesan di sini di bawah naungan banjaran gunung di sekitar kawah. Berukuran sehingga 2 meter pada ketebalannya, ia dilindungi oleh lapisan debu berbatu sekaligus menghalang penyejatan ais. Pada masa yang sama, landai permukaan yang tinggi memerangkap sinar matahari yang mungkin menjadi sepanas 380 Kelvin atau 107 darjah Celsius. Atmosfera yang kurang tumpat membataskan proses penukaran haba dengan berkesan. Kita akan melawat kawasan latitud selatan, hampir selari dengan Calorius Planitia, tetapi 3.5 km ke barat terdapat salah satu kawah terbesar di Utarik, Rachmaninoff. Diameternya mencapai sehingga 290 km dan ia berusia kira-kira 1 bilion tahun. Terdapat cincin puncak tinggi di tengahnya. Ia dibentuk oleh puncak gunung yang tinggi dan berukuran kira-kira 130 km pada diameter. Batu-batu di kawasan ini berbeza dengan landscape yang lain. Terdapat lebih rona kemerahan dan tanda-tanda aliran pepejal yang boleh dibezakan pada permukaan struktur ini, diandaikan sebagai asal-usul gunung berapi dan menandakan salah satu peristiwa aktiviti gunung berapi terakhir di planet ini. Juga, secara rasminya titik terendah pada relief Utarik, iaitu 5,380 meter berbanding dengan nilai purata untuk planet. Di luar lingkaran tengah terdapat hamparan yang agak licin dan gelap. Bergerak ke selatan, kita akan melihat lereng besar yang terbentang sejauh 820 km dari barat daya ke timur laut. Ia dipanggil Enterprise Rupees. Dataran tinggi menjulang hampir 1,000 meter.
Terdapat beberapa tubiran di Utarik, tetapi Enterprise Rupees adalah yang terbesar. Ciri-ciri rupa bumi yang pelik ini dipercayai telah terbentuk semasa planet itu menyejuk. Apabila bahagian dalam Utarik membebaskan sedikit habanya, jasad angkasa tersebut mengecut sedikit dan kehilangan kira-kira 1% isi padu. Ini mengubah bentuk litosfera Utarik yang menghasilkan sesar gergasi. Hampir separuh daripada Enterprise Rupees terletak di wilayah kawah terbesar Utarik yang dinamakan Rembrandt. Diameternya berukuran 716 km dan lembangan yang luas mengandungi sejumlah besar relief yang lebih kecil. Sebagai contoh, terdapat rabung gunung kecil yang mengalir dari lingkaran luar kawah ke pusatnya. Satu lagi rabung membentuk cincin dengan diameter kira-kira 450 km. Terdapat juga corak rekahan dalam yang terperinci untuk dilihat di bahagian bawah kawah yang menyerupai sarang laba-laba. Adalah dipercayai bahawa kajian yang lebih terperinci atau batu-batu yang membentuk permukaan kawah akan membantu kita lebih memahami ciri-ciri dalaman Utarik dan proses dalamannya. Walaupun pemerhatian teliti diberikan kepada Utarik oleh ahli astronomi dan di sebalik kemajuan peralatan pemerhatian, planet ini masih misteri dan perlukan banyak kajian. Sebahagian besarnya juga kurang diterokai. Malah pada masa ini kapal angkasa BP Colombo sedang dalam perjalanan dengan pantas ke arah Utarik. Dengan mendekati jasad angkasa ini, ia adalah projek kerjasama European Space Agency dan Jepun dalam usaha mendekati jasad angkasa ini. Peralatan di atas kapal angkasa akan membantu mengumpul data pada permukaan planet dan komposisi atmosfera, mengkaji magnetosfera dan angin suria, serta mengemas kini maklumat atau ciri-ciri relief. BP Colombo telah melepasi Utarik sebelum ini, tetapi masih terdapat beberapa gerakan yang terperinci untuk dilakukan bagi memecahkan kelajuan dan memasuki orbit mengelilingi planet ini. Dianggarkan menjelang 2025, kapal angkasa tersebut akan meneruskan mengumpul dan menghantar data. Malangnya, ia akan mengambil sedikit masa sebelum sebarang probe mendarat di permukaan bahaya Utarik. Keadaan yang melampau dan cabaran kebolehcapaian menjadikan planet ini sangat sukar untuk diterokai. Namun begitu, lama-kelamaan Utarik akan membongkar rahsianya pada kita, walaupun segalanya bakal diterokai dalam tempoh beberapa tahun lagi. Apa pendapat anda mengenai perkara ini? Nyatakan komen anda, jangan lupa like, share dan subscribe. Astrolek signing off from space.